Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang pada kita. Ya, kadang-kadang apa yang buruk itu berpunca daripada kita. Ya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sebab itu kalau kita fikirkan tentang kesihatan kita, tentang cara hidup kita, kadang-kadang kita dah tahu dah benda tu tak boleh. Misalnya penyakit, benda tu tak boleh dimakan, benda tu tak boleh diamalkan, benda tu tak boleh dibuat. Kenapa buat? Duk diam-diam tak boleh ke? Tak, nak buat juga, nak makan juga. Akhirnya jadi apa? Dah bagi tahu dah, awak tu tak boleh makan benda ini berbahaya. Kenapa awak makan? Benda ini tak sesuai dengan kesihatan awak. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, makan ini dua, halal dan tayyibah. Halalan tayyibah. Halal kita ambil daripada segi hukum. Bukan semua benda yang halal itu sudah pasti baik pada kita. Memang dia halal, tetapi pada kesihatan kita mungkin tidak baik. Kita mengidap penyakit jantung. Ya, dalam masa yang sama kita mengidap kencing manis contohnya. Dan kita juga makan ubat-ubatan yang melibatkan jantung supaya darah kita sentiasa elok. Tiba-tiba kita makan, tahu daripada mana, akhirnya ubat tadi memekatkan darah kita. Bila darah kita jadi pekat, kita juga jadi masalah. Sebab itu kalau kita nak makan ubat-ubat yang belum tentu, yang tak tentu daripada mana, kita ada pakar kita ada orang yang menasihati kita, minta pendapat mereka. Adakah suplemen ini sesuai untuk aku? Adakah suplemen ini sesuai untuk penyakit saya? Adakah suplemen ini sesuai dengan ubat yang saya makan sekarang supaya tak bertembung? Kadang-kadang kita yang memilih jalan, kita tolak ubat-ubatan yang dah memang disediakan kepada kita. Dan kita makan yang ini je. Saya dah tak percaya ubat-ubat hospital ni, Ustaz. Mau rapu je, Ustaz. Ini saya makan sekarang. Saya makan ini, saya makan ini. Akhirnya jadi apa sekarang? Tidakkah kita akan balik ke hospital balik? Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu kalau kamu tidak mengetahui. Jangan kita memandai-mandai. Ini lagu, jangan memandai-mandai. Jangan memandai-mandai ni yang banyak masalah dalam kehidupan kita ni, ialah suka memandai-mandai. Duk diam-diam tak boleh ke? Baik, kita tengok soalan daripada WhatsApp yang telah dikemukakan kepada saya. Assalamualaikum Ustaz, saya nak bertanya, kenapa saya ni selalu orang tak suka? Malah buat baik macam mana pun orang tetap tak suka. Kadang saya rasa selalu down. Kenapalah Allah takdirkan kehidupan saya macam ni? Soalan saya, Nabi Muhammad tu semua orang suka kan? Nabi tu sebaik-baik manusia pun orang nak bunuh dia. Nabi tu sebaik-baik manusia pun orang pakat nak halau dia, nak bunuh dia. Bayangkan, mana ada manusia yang lebih baik daripada Rasulullah, tapi tetap orang tak suka. Jadi kalau akak ni orang tak suka, biasalah akak. Jadi sekarang ni akak cari jalan macam mana Allah suka. Selagi mana perbuatan yang akak buat tu baik di sisi Allah, buat baiklah. Tak payahlah akak susah hati dengan manusia. Ya, manusia ni apa ada, dia pun makhluk macam kita. Biasalah orang tak suka tu. Janji akak jaga akhlak, jaga perangai, jaga tingkah laku, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan berikan kebaikan pada akak. Kena kuat semangat di situ. Assalamualaikum, saya Nadhirah nak bertanya pada Ustaz Kazim, apakah hukum tertentu atau adat tertentu apabila kita bertanya apakah dalilnya, apakah hadisnya terhadap guru yang menyampaikan ilmu dalam sesuatu majlis? Ya, zaman sekarang ni zaman orang pandai-pandai, sikit-sikit tanya dalil, sikit-sikit tanya hadis. Mana dalilnya? Kan? Ialah orang pandai-pandai sekarang, tak salah nak tanya apa dalilnya, tak salah nak tanya apa hadisnya, apa hukumnya. Tetapi boleh tak? Boleh tak cara kita bertanya itu dengan cara yang sopan? Jangan kita bertanya sebab nak kondang, sebab kita nak mengutuk, kita mentang-mentang kita mengaji dengan ustaz lain yang lebih alim daripada dia, kita tanya dia.
Ya, kita dah taksub dengan satu ustaz yang lain. Bila ustaz yang lain mengajar, kita taksub dengan ustaz satu lagi. Kamu ada dalil, ustaz ni pun ada dalil. Masing-masing hormat pada dalil masing-masing lah. Kalau dua-dua dalil tu masih boleh dipakai, janganlah kita paksa pahaman kita untuk orang lain sedangkan dia juga merujuk pada kitab yang sahih, ya, pada hadis dan sebagainya. Penyakit kita sekarang ni ialah kita memaksa pahaman kita ni orang lain ikut. Ya, paksanya. Kalau tak ikut, kita berikan label yang macam-macam pada dia. Jadi boleh tanya mana dalil dia, mana nas dia, cuma tanya dengan cara yang baik supaya tak menyakiti hati guru, tak menyusahkan, ya, tak mendatangkan aib kepada dia. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, yang mana kita keluar daripada kehidupan yang penuh dosa, di mana kita bermula dan apa yang harus kita mula lakukan pada mula-mula sekali. Disebutkan kepada kita oleh Nabi SAW, siapakah orang yang berhijrah yang terbaik? Orang yang berhijrah yang terbaik ialah orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu hijrah terbaik. Dan apakah jihad yang terbaik? Yang paling besar, jihad yang paling besar ialah jihad melawan hawa nafsu. Di sini kita lihat, bila kita keluar daripada benda yang tak baik yang kita buat, bila kita berhijrah, dan bila hijrah tu jangan pandang lagi lah ke belakang. Cerita lama-lama, cerita lepas-lepas kita tutup, kita pandang ke hadapan. Aku nak pergi ke syurga. Yang lepas-lepas tu aku tak nak buat, aku tak nak tercebur, aku tak nak terlibat lagi benda-benda yang salah itu. Dan kata dia, ya, bila kita harus mulakan sekarang. Jangan tangguh-tangguh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah. Segera, kata Allah. Dan yang keduanya, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah berbuat kebajikan. Jangan lagi kita biar orang lain buat kebajikan. Sekarang kita buat, jangan biarkan orang lain saja yang buat kebaikan. Kita hanya tunggu dan tengok, tak mau dah. Dua benda, wasari'u dan fastabiqu, iaitu bersegera berbuat kebajikan dan berlumba-lumba berbuat kebajikan. Assalamualaikum Ustaz, saya Nani dari Selayang. Apakah amalan yang saya perlu buat? Kerana saya terlalukan rindukan mak saya. Mak saya baru sebulan meninggal dunia kerana stroke. Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Kita akan didatangi oleh maut di mana pun kita berada, walaupun kita berada dalam benteng yang kokoh. Jadi hari ini untuk Nani, mak kita telah mendahului kita. InsyaAllah Nani kena jadi orang kuat, buat ibadat elok-elok supaya boleh jumpa mak dalam syurga. Kalau asyik duk sedih, asyik duk teriak, menung-menung, macam mana nak buat kerja? Bangun. Dah meninggal. Kita sedekahkan bacaan, sedekahkan wakaf dan sebagainya untuk mak kita. Dalam masa yang sama, Puan Nani juga kena bangun, buat ibadat buat mak aku dalam syurga. Dan dalam syurga itulah sebaik-baik pertemuan dan perkumpulan. Jadi yakin yang situ, insya-Allah.